Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita terus kepada tajuk lukisan reka bentuk dalaman kediaman, di mana kita sampai kepada simbol-simbol perabot yang ada dalam ruang-ruang asas dalam rumah kediaman memastikanlah. Jadi susunan perabot ni penting sebenarnya sebab perlu teratur, kemas jangan kita masuk-masuk pintu rumah tersepak meja kan. Sebab apa? Sebab susunan tidak tepat lah walaupun kita punya rumah, kita punya duit beli perabot, tapi susunannya kenalah betul Jadi ini adalah simbol-simbol perabot, alat kelengkapan yang kamu kena faham dan kena mampu untuk melukis mampu untuk melukis simbol-simbol tersebut lah. Baik, kita pergi kepada set sofa. Set sofa ni yang rumah orang-orang yang berada lah. Sekarang ni pun ramai yang dah ada dah Jadi ruang tamu, ada kunjungan tetamu hadir lah. Bagi pada single seater, 1 tempat duduk, double seater, 2 tempat duduk, dan triple seater untuk 3 tempat duduk lah Kemudian ini adalah simbol untuk single seater, double seater dan triple seater. Bezanya adalah tempat duduk lah ada satu-satu lah. Okay. Perhatikan betul simbolnya dengan tepat supaya tidak silap semasa kita melukis apa-apa sahajalah dalam perabot dalam topik ni sebab sangat penting. Seterusnya adalah meja. Meja kopi ni dengar macam biasa je kan, tapi sebenarnya banyak jenis lah. Jadi kita belajar betul-betul secara officialnya, kita kena faham meja jenis ni adalah selalu datangkan berserta dengan set sofa. Kena datangkan set sofa. Mungkin akan ditanya dia kata pelbagai bentuk meja kopi, segi empat sama, segi empat tepat, bulat, bujur ke sepanjang meja kopi lebih rendah daripada meja biasa. Dapat buat daripada kayu, kaca, logam dan kembangan kesemuanya. Lebih rendah sikit lah. Jadi kita nak kenal kan, daripada meja biasa dia rendah sikit. Meja kopi lah, tempat minum-minum. Jadi ni contohnya. Dan inilah simbol-simbolnya hanyalah pandangan atas dia. Pandangan atas pada meja-meja tersebut. Okey. Jadi itu set sofa dan juga meja kopi. Baik, seterusnya cikgu nak tunjuk side table. Side table ni ada peranan penting dalam rumah kita. Meja ni kebiasaannya terletak di bahagian tepi ruang tamu dan tepi katil. Meja ni berfungsi untuk meletak aksesori pengguna dan juga lampu hiasan. Okey, kebiasaan side table lebih tinggi daripada meja kopi. Terdapat berbagai bentuk side table seperti segi empat tepat, segi empat sama, bulat dan suku bulat. Okay, jadi kamu fahamlah ni. Sama juga macam meja kopi tadi, simbolnya ada segi empat sama, segi empat tepat. Dia ada bentuk daripada pandangan atas bulat dan juga suku bulat. Jadi side table ni ada pada ruang kediaman kita. Baik, meja konsul. Meja konsul lah sebagai meja hiasan yang diletakkan di bahagian dinding rumah. Biasanya bentuk segi empat tepat meja konsul ini nama khas dia. Okey. Simbolnya segi empat tepat So bentuk dia yang lebih unik sikit lah Baik, seterusnya almari hiasan. Almari hiasan digunakan untuk menyimpan tinta mata, pinggan gambar, pinggan mangkuk yang berharga lah. Selalunya berbentuk segi empat sama, segi empat tepat. Kebanyakan almari hiasan bingkai kayu dan gunakan cermin untuk pintu dan dindingnya. Okey, hiasan. Hiasan nak cantik lah. So sama juga segi empat sama dan juga segi empat tepat lah. Titik tu tak ada dalam simbol tu, dia sekadar bentuk sahaja Jadi seterusnya meja solat. Meja solat, okey, kalau kita tengok daripada atas ni macam-macam meja. Side table ada, meja kopi ada, meja konsul ada. Kebiasaannya meja solat tu tak dalam bilik tidur lah. Meja solat tak ada dekat ruang tamu. Meja terdiri pada sebuah meja bersama dengan cermin yang diletakkan dalam sebuah kerusi Jadi dia ada cermin dan kerusi kat sini. Ni meja ni yang mewah lah ni juga dia punya simbol dekat sini lah. So yang kecil, segi empat kecil ni adalah kerusi, yang tu adalah meja, tu kena cermin. Mesti ada cermin pada meja solat. Baik. Seterusnya yang ketiga, kita nak tengok ada meja makan. Meja makan bukan ahli keluarga duduk bersama menikmati hidangan. Kebiasaannya meja makan diletakkan berhampiran dengan ruang dapur. Kat dapur lah, senang nak saji makanan dan memudahkan urusan penyajian. Terdapat beberapa jenis meja makan dengan pelbagai bentuk, iaitu meja makan 4, 6, 8. 4 dan 8 yang kita belajar lah. Kalau kat rumah kita ada 2 ke 5 ke, tu kita abaikan dulu sebab kita tengok yang ada simbol yang jelas dalam buku lah, iaitu ada 4, ada 6, ada 8. Kalau kita tengok simbolnya, kalau 4 kerusi 4 lah dia punya, segi 4 kecil di bahagian tepi je. So kalau 4 meja mesti segi 4 sama, kalau 6 mesti segi 4 tepat, 8 mesti segi 4 tepat lah So ini adalah meja makan yang kamu kena tahu lah. So tempat bersandar kerusi tu pun dia ada satu lagi segi 4 tepat yang kecil untuk simbol tu. Dia ada segi 4 tepat yang kecil untuk menunjukkan tempat bersandar. Seterusnya almari pakaian letak dalam kat mana? Ruang persendirian lah. Kat mana? Bilik tidur. Okey.
dapat dua jenis almari, itu loose dengan built-in. Ni loose dan juga built-in. Yang belah kiri ni kita panggil dia loose, boleh angkat-angkat lah. Tetapi ada rumah yang dia dah lekatkan almari dekat dia punya dinding rumah. Ada juga masa dia buat rumah tu, dia dah setkan sekali kedudukan almari pakaian dia. So ini dia punya almari pakaian punya simbol lah. Ada berapa hanger semua tu, tu semua kita kena jadikan sebagai perkara yang penting. Nampak tak? Ada satu garis dan tu hanger lah tu, segi 4 hanger. Okey, ni adalah almari pakaian. Yang betul-betul ada berapa tu? 3, 2, 2, 3. Baik, seterusnya katil diletakkan, dia boleh tidur untuk beristirahat antara contoh tadi kata single bed dan double bed lah. Okey, ni single bed dan double bed. Baik. So ini bentuk dia dan ini simbolnya. Ini yang penting ni, ada bantal, ada selimut yang kita lipat sikit tu kan, ada cadar. Okey, mesti ada 2 bantal untuk double bed. Dan lipatan segitiga tu menunjukkan cadar lah. Menunjukkan dia katil. Kalau tak ada lipatan tu, dia boleh jadi macam benda lain pula. Baik, itu antara perabot yang popular. Seterusnya, terakhir kita tengok simbol besen cuci. Okay, ciri dia adalah letakkan di ruang tandas. Kadang-kadang juga besen cuci diletakkan di ruang makan berhampiran meja makan. Meja makan lah. Okey, ni simbol dia. Simbol ni kita nak belajar. Ada segi 4, lepas ada bilik air, ada lubang kecil tu macam lubang dia punya sinki kita lah. Dan bentuk ala-ala segi 4 selari tersebut. Bukan segi 4 selari ada segi 4 tersebut menunjukkan bahagian dalam sinki. Ini kita kena wajib kena latih selalu untuk kita lukis. Baik, seterusnya tandas. Terdapat 2 biji tandas lah. Satu tandas cangkung, tandas duduklah kat Malaysia ni. Tandas cangkung banyak lagi lah. Okey, di tandas di sebelah kiri tu tandas duduk, dan sebelah kanan tu adalah tandas cangkung. Ada Mak Saleh datang kat Malaysia, dia pelik, dia tengok tak ada tandas, dia macam masuk tak ada tempat dia nak duduk. Sebab apa? Dia dekat ada lubang je kat lantai. Dia tak tahu, tak biasa kan. Sebab apa? Kita ada tandas, biasanya kalau ada 4 tandas, 3 tandas duduk, 1 tandas cangkung. Okey. Baik, seterusnya ini tandas cangkung. Ni punya ikut jadi punya simbol tersebut. Tandas duduk lah, tandas cangkung ni banyak juga jenis simbol dia. Tapi ini salah satu dia, mesti ada tempat pemijak kaki, kemudian ada lubang tandas. Tandas duduk dia memang macam itulah. Tandas duduk ada segi 4 sama sebagai letak air yang kita nak flush. Kemudian tandas tu lah dia ambil daripada gambar penutup. Tak ada lubang tandas, jamban tak ada, tak perlu dalam simbol. Baik, seterusnya tap mandi. Tap mandi selalunya letakkan dalam ruang mandi, kebiasaannya letakkan bersama-sama dengan pancuran mandian. Okey, ni kalau ketiga hotel adalah tap mandi ni. Tap mandi ni yang penting ada segi 4 sama, dalam dia tu ada bentuk bulat lah. Dan ada lubang air keluar. Ni ada tap mandi. Ni kena tahu juga. Baik, seterusnya peti sejuk. Biasanya tak kat mana? Kat dapur lah, hampir meja kerja. Peti sejuk perlu berada jauh daripada dapur bagi melakkan daripada terkena haba yang panas. Jauh sikit daripada dapur masak. Tapi dalam kawasan dapur. Ni peti sejuk dan ni simbol dia R, refrigerator. Okey. Dan pintu dia. Tengok kedudukan ni kat mana. Okey, itu pintu dia. Seterusnya dapur. Dapur letakkan pendekatan 900 mm daripada aras lantai. Ada lantai lebih kurang 1 meter. Ini kena hafal, 900 mm daripada aras lantai. Ada beberapa jenis dapur, iaitu dapur kembar 2, dapur kembar 4. Ini kembar 2 dan kembar 4. Okey, kembar 2 terputus dan kembar 4. Ada 4, itu ada belakang dia. Pintu yang tegak tu, pintu yang tegak. Okey. So kena tahu kedudukan peti ais dia segi 4 yang kecil tu dulu, Tapi untuk dapur, segi 4 yang kecil tu duduk di belakang, di dinding. Mesti didapatkan di dinding. Okey. Seterusnya sinki merupakan kelengkapan untuk melakukan kerja mencuci pinggan mangkuk. Dan sinki tunggal, sinki berkembar. Ni sinki berkembar belah kiri, sinki tunggal sebelah kanan. Dan ni adalah dia punya simbol-simbol dia. Okey, garis banyak mana itu tak kisah. Dan mesti ada lubang keluar untuk setiap lubang sinki lah. Okey. Jadi itulah simbol-simbol penting yang kamu kena selalu buat. Okey, selalu buat. Okey, sedikit tambahan untuk peti sejuk, maksudnya R, kedudukan R macam ni. Maksudnya dia rapat dengan dinding pada bahagian atas R lah. Okey, kalau dapur ni ada 4 bulatan, lepas tu ada satu segi 4 kecil di sebelah atas tu. So yang segi 4 kecil tu yang rapat kat dinding. Okey. So orang akan masak daripada belah hadapan lah, yang belah bulat tu. Okey, jadi itu merupakan simbol-simbol yang ada di dalam lukisan bangunan. Berharap kamu dapat faham. Assalamualaikum. Terima kasih.